الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت وجهلا جلاكم من مسلم وذكرني ما نسيت جدولاكم وفريقكم رب اشرح لي صدري ويسر نفعك نحتدكم ويسر لي أمري الملك نحتدكم واحلل عقدة من لساني ينوب على وتسكر يدكم يبقى قولي ويفهم أتاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الآثار ما روي عن معاذ أنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على الدين والمصبر على البأساء والضراء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة يقتدى بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم. Setengah daripada asar kita dalam pengajian Islam, kita diminta bawa dalil bila kita kata sesuatu perkara. Itu kaedah dalam agama kita. Dalam agama kita bila kita nak ajar kat orang sekau ataupun kita nak kata benda sekau kat orang, dia kita ada dalil. Barulah cakap pada kita atau perkataan kita tu ganggu, kuat dan sah. Dalil dalam agama kita tiga. Pertama Quran, keduanya hadis, ketiganya asar. Asar maknanya kata-kata daripada sahabat. Quran ni kata-kata Tuhan. Apa namanya hadis ni kata-kata Nabi. Asar maknanya kataan-kataan yang dikata oleh sahabat. Dan sahabat ni ialah orang yang kita nak pakai sangat perkataan sahabat ni kerana dia ni anak murid yang pertama bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu tu guru juga, sahabat-sahabat tu panggil anak murid dia lah. Jadi oleh kerana sahabat-sahabat ni segini lapisan hamba Allah yang Tuhan hidup sezaman dengan Nabi, sekali dengan Nabi, maka dengan sendiri itu kata orang itu, perbuatan orang itu mencermin dan menggambarkan perbuatan dan perkataan Nabi sendiri. Boleh yang demikian. Kalau kita nak buat dalil Quran tu boleh sekali, hadis boleh. Dan kalau buat tujuh lagi perkataan sahabat-sahabat, orang panggil asar, seperti yang kita nak baca malam ni, merupakan dalil yang kuat dia tu atas satu dakwah kita. Itu. Kemudian kita mengaji mengenai fadilah mengajar, tak habis-habis lagi. Ada ayatnya dan ada hadisnya. Dan lepas kita baca hadis yang lalu sekali mengikut kita ni mengenai dengan pengesyuran Nabi supaya orang ini mengajar. Dan hadis yang lalu sekali kita dengarnya, iaitu Nabi kata bila seorang manusia ni mati maka amalan dia putus lalu. Kalau mati pukul 7 juga, maka orang ni habis dah amalan dia sekat pukul 7. Dia daripada umur dia balik sampai pukul 7, habis juga. Kok molek pun habis, kok uduk pun habis, kok dia mati. Kecuali dia buat 3 kali. Kalau dia buat 3 kali ni, maka amalan dia tidak putus. Tunggu sampai kiamat. Oleh kerana amalan ni dua, ada amalan molek dan ada amalan uduk, maka amalan kita apa ni? Dalam hati ni buaya hak molek lah. Amalan hak molek hak tak betul. Amalan hak jahat dia tidak wajar. Maknanya boleh jadi, tidak boleh jadi mak Nabi tak setuju nak. Atau boleh jadi faham. Kita boleh faham lah bahawa Nabi kita ni faham bahawa kalau aku wayak hak molek ya, maka hak uduk tu dia boleh cari sendiri, dia boleh kira sendiri lah. Hak
molek dia hak aku 3 perkara. Pertama sedekah jariah. Kedua, kita waktu kita hidup hari itu kita mengajar ilmu kat orang yang orang boleh manfaat dengan ilmu kita. Yang ketiganya, waktu kita hidup hari itu kita ada anak. Tapi anak kita bukan bahasa anak belah, bukan bahasa anak kekon, anak yang soleh. 3 perkara ni kalau kita mati pun amalan kita tidak putus. Artinya dalam masa kita tak laku putus rupa dia kita buat kerja juga ilmu muka dunia. Sebagaimana kita buat kerja guna 3 perkara ni kita diberi pahala hari-hari. Maka walaupun kita mati pun selagi kita tinggal guna 3 perkara atas dayak dunia ni, maka ibarat kita hidup lagi pahala disampak kita sama-sama. Yang pertama sedekah jariah. Yang sebut dalam sedekah jariah makna sedekah dia tidak masa habis lalu. Kalau kita jamu kat orang habis dia dekat habis pahala sedekahnya. Tapi kalau kita buat masa jenis sedekah masa berpanjangnya, supaya kita beli tanah seperti buat tapak sekolah kau, buat tapak masjid kau, buat tapak dapur kau, ataupun kita beli ruang tanah kita sedekah berupa untuk jamu buat jalan orang ni. Atau orang tak boleh jalan pun ni tanah kau sistem nak sebab bawa jalan nak lalu. Maka kita beli lebar sedekah panjang tanah kita niat pahala, maka pahala lah. Pada kita turun melestak daripada tarikh kita berikan kita tu untuk jadi jalan terus sampai kiamat, maknanya bagai tu turun demikian. Kalau anak masih lagi anak kita tidak dijual ada sekali itu. So ataupun kita tinggal ilmu masa kita hidup hari itu kita ada mengajar ilmu kau, ilmu yang tafa'udi, ilmu yang orang boleh guna ilmu kita. Sama ada ilmu untuk semayabah, sama ada ilmu untuk negaan, sama ada ilmu untuk buat umum, sama ada ilmu untuk cari rezeki. Apa saja ilmu yang manusia boleh tukar manfaat dengan ilmu kita, maka selama mana orang yang pakai ilmu kita, selama itulah kita dapat pahala. Walaupun kita mati jadi abu angin pun, dia sampai benda tu hari-hari kita. Yang ketiganya kita ada anak soleh. Kita ada anak soleh. Dan anak ni tak boleh jadi baik, tak boleh jadi tak baik, kecuali dengan didikan kita. Buah mana budak cudi secara mana pun kalau kita tidak didik, dia tidak jadi cudi. Buah mana bela sekalipun kalau ibu bapa ni pandai didik, pandai latih, maka dia akan jadi anak yang berguna. Jadi sepanjang-panjang budak ni anak kita duduk sekali kita jaga dia kerana dia kita laku dia begini, sampai dia besar dengan meletak molek dalam molek. Ingat kita lepas mayaban pada bapak dia sendiri. Kalau kita tinggal anak-anak diri, walaupun kita mati 10 tahun, 15 tahun pun lagi ada anak saling pelanggan cucu saling cuci, maka selama itu tak ada dapat pada kita. Pusing ke mana pun apa nama ni, kita ada ilmu pun, bila kita ada ilmu diberi perasaan oleh agama supaya kita ni mengajar, digalakkan belajar itulah apabila mengajar. Ataupun kalau kita ada anak pun, maka anak yang soleh tidak boleh jadi. Seorang anak tidak boleh jadi soleh kalau selagi kita tidak mengajar. Dan mengajar tidak mesti kita. Dia kata kenapa? Mengajar tidak mesti kita. Kita duduk dengan anak kita di rumah, takkanlah anak kita nak ajar. Kita tak kecil lagi anak kita dah. Kita tulis stiker laku depan dia. Itu kata kita tidak menyapung depan dia. Kita dengan bini kita tidak beri balut depan dia. Apa lagi kita dengan orang kita kira cara molek. Anak kita duk perhati tipe laku kecil lagi dia, pok aku tak ada nyapung, pok aku tak ada tinggal maya, pok aku tak ada balik-balik curi, pok aku tak ada katak-katak ni orang. Anak duk perhati pok dan muk dia kecil perangai lagi tidak ada balas dia begini, maka ini lah panggil mengajar. Mengajar untuk budak lagi tu cara mengajar. Kata dia besar lah, main halal main budak pula, selain pula. Jadi hadis yang kita baca dalam besok tu benar-benar memberi perasaan pada kita, beri galakkan itu supaya kita ni lancar. Habislah honggian ayat, dan habis dah juga honggian hadis. Malaninya pula dia bawa asar sebagaimana nama sebut tadi, kata sahabat. Dalam banyak-banyak sahabat tu ada apa tidak sahabat, ia beri perasaan kepada kita supaya kita ni mengajar. Dia kata ada dalam banyak-banyak orang tu ada seorang orang nama Muaz bin Jabal. Muaz ni salah sahabat Nabi. Dan dia ni dilantik, kalau kita kata tak Nabi lantik dia sebagai gapo kita nak kata. Kalau di Kelantan ni ada 11 atau 12 jajahan. Jajahan Kota Baru, jajahan Prostitusi, jajahan Kuala Peraya, jajahan Macam, jajahan gapo semua, bacuk gapo dah dia. Tiap-tiap sejajahan ni
apa ni, dilantik seorang ketua jajahan. Kita panggil DO. Bagi dia. Itu kalau jajahan, itu orang panggil DO. Tapi kalau Malaysia ni misalnya, Sabah Sarawak. Sabah Sarawak ni kerajaan Malaysia akhirnya pegawai dia seorang Disan. Kalau jalan putih itu dia panggil gubernur. Muaz bin Jabal ni, Nabi kita lantik jadi gubernur. Jadi Muaz aku lantik ni, dia jaga negeri Yaman. Yaman ni semua negeri lain daripada negeri Saudi, daripada negeri Mekah ni. Nabi kita lantik Muaz di sana. Jom ngajar semaya ban tu dia lah. Jom nyesal masalah perbalahan rakyat sebuah negeri Yaman tu dia lah. Jom nyesal masalah pun orang yang hasil negeri pun dia lah. Masalah kalau balap cekoh laki bini kapuk nak tanya buku hakim gitu-gitu dia lah. Yang hari itu atas gubernur berlaku. Start daripada jadi tu imam dalam masjid. Siapa apa jadi pemimpin negeri itu atas orang itu berlaku. Bagi negeri Yaman yang jaga urusan negara di negeri Yaman yang berapa seribu merdekanya, satu orang sahabat namanya Muaz. Muaz ni dalam banyak-banyak ajaran dia supaya orang ni mengaji. Dan pada mengaji dia mengajar, dia kata gini, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasya. Dan tua-tua semua kena mengaji. Tua-tua semua kena mengaji. Kenapa? Mengaji ni bila kita mengaji kerana Allah Ta'ala, itu tanda kita negeri betul. InsyaAllah gubernur beri nasihat pada rakyat. Tua-tua semua diminta belajar. Yang semata-mata kita bila mengucap kalimah syahadat, maka kita berasa cukup. Yang ni. Kerana satu orang ni tak boleh kita nak jamin, nak boleh garanti dia ni guru, tak guru Tuhan. Walaupun setelah dia ni ada ilmu. Sekarang dia sebut sama lah. Satu orang dia tidak akan gerung kelima. Dia tidak akan gerung pada ulas semut. Dia tidak akan gerung kepada bahaya objek apa. Kecuali dia tak tahu dulu. Ulas semut dia nak apa. Lima-lima ni nak apa. Boya-boya ni makhluk apa. Lagi dia tak reti. Kepala ekor boya ni apa. Ulas semut apa. Ada tak reti. Budak kecil umur 2 tahun. Boleh jadi dia rasa kami lah sudut belakang. Lapuk comel. Apa ni. Cahaya dia kelak kena panas. Maka boleh jadi rasa dia nak pegang. Kenapa dia tidak reti ulas semut itu apa? Bila dia reti semut ni apa, kenapa bahaya bila patut orang, maka orang akan jadi mati itu dengan keadaan besar gitu gini. Dan dia pun tengok di sana kedudukannya, akibat itu baru dia rasa dulu. Itu kita ni Tuhan. Orang nak takut apa Tuhan, moga Tuhan tak apa tengok. Tuhan ni nak tengok, tak boleh nak jamu, tak boleh nak cium, tak boleh nak dengar bor dia, tak boleh apa, tak boleh nak takut. Atas buku mana, aspek mana, juru mana, nak takut dia, tak dia. Oleh kerana kes, belum daripada kita nak suruh orang takut Tuhan, kena mengaji. Mengaji, Tuhan juga. Maka kerana apa, bila kita terima tak, maka dia setia orang dia. Bila kita sedar bahawa Tuhan ni, dia kita kena takut dia di sini, bijak. Kita kapung kalau ada bijak-bijak salah kapung, kita pakai hormat laku dulu ni apa. Bila bunyi sahabat kata dia tu sebutkan, kita pakai hormat laku. Kenapa? Dia tu terkena bijak. Ataupun orang yang takut pada satu lelaki dia kaya. Jadi dia, orang kapung tu, orang seperti kapung ni dulu belakang dia kenapa? Dia pada banyak. Dia betul banyak di sana tu. Maka orang pakai igih, takut belakang. Jadi, kalau orang kita ni takut gerung pada sama-sama kita, ki bijak, ki fikir banyak, ki bakat tinggi, ki mana, ki cerdik ni, ki kotubuan ni. Maka bapa kita takut Tuhan, moga Tuhan lebih lipat kaya. Nampak mak kapung kaya dia jauh Tuhan. Kaya Tuhan jauh pada itu. Pada Tuhan doa. Pada Pak Mak tu 3,000 dah. Allah pakat berubah dia tak bila kan. Betul Pak Mak tu bukit-bukit ya. Betul Tuhan ni sedunia maknanya. Maka kalau kita gerung takut pada Pak Mak kita dia banyak sikit dia. Maka Tuhan mempunyai Allah lebih lipat pada betul, lebih lipat pada begit, lebih lipat pada gapo. Maka kenapa kita tidak tu? Kenapa tidak? Segala-gala pucuk yang menyebabkan orang ni gerung sama-sama orang, maka benda tu ada belakang Tuhan lebih lipat. Nah, kita bunuh ayat setawa tu je. Allah itu rasa. Nah, kita tu kalau tanya, mana tahu Tuhan tanya pada Pak Mak, mana tahu Tuhan dengar pada Pak Cik, coba ni. Ada tak kata kalau tak cari, coba ayat. Siapa dia? Kok yang menjaga lagi bom. Kalau bukit dekat tu, sebutir bukit ni Pak Mak dah. Jadi dia ni, baik, kita kata sebutir dunia orang satu. Kalau sebutir bukit tu ada orang, betul sebutir dunia ni ada orang juga. Sebutir dunia, sebutir langit, sebutir bumi, siapa dia tu?
Tak ada orang yang muka dunia ni berani kata hak kawan. Dunia ni hak kawan, langit hak kawan. Tak ada orang kalau ada gondok kan. Orang yang kata halal, orang kata suka. Jadi kalau sebutir kapur sebuah negeri tu ada tu yang punya, tak masuklah kepala kita bahawa seluruh dunia tak ada tu yang punya. Tu yang punya nak kata siapa? Nak kata, kalau nak kata siapa? Nak kata naik bayar. Naik bayar, tak apa lah dia berkata. Naik bayar tapi kalau nak tanya dia itu naik bayar nak gimana pun? Sudah. Lagi bagaimana? Dia duduk di kapur mana? Dia tu betul. Adanya sendiri orang akan mengakui bahawa kalau setahu itu memanglah kita kena hormat Tuhan dan kita kena duduk. Itu makna fa'inna ta'allumahu lillahi khasyah. Maka seseorang manusia bila belajar ilmu kerana Allah Ta'ala akan menimbulkan rasa guru dan hati. Orang dan guru tu habis. Sebab kita guru polis, guru kupok, guru kutuk, guru apa. Dan guru orang pada saat sekarang tak dapat orang tu kata tu. Terima dan tak ada dia. So, jadi artinya, waktu tu sebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dalam Quran sebut sesungguhnya hak itu guru Tuhan ni orang alim. Orang alim makna orang reti Tuhan juga tu. Itu dia. Tapi kalau kita reti kedekatnya apa, tak ada. Sebab tu orang zaman hari tu dia tidak nampak. Zaman Nabi dia tidak nampak. Tuhan ini sifat 20 wujud dan bakal lepas tu ta'ala pada wadah yang diradak sama masakan. Abang apa kecil-kecil itu dia ingat lagi pada dia. Tapi dia kerja apa orang tidak tahu. Tuhan juga so kedua. So dalilnya apa ni wadahnya? Ada tak ada? Ada. Dalilnya wujud. Lawan wujud ke apa? Ada. Lawan bakal ke apa dia? Gapo-gapo. Tak ingat apa pun. Tapi itu yang kita apa gitu dia kata. Dia tak yakin. Contohnya daripada Pak Iti, dia Iti. Pas pada kita dia guna. Dia tak boleh jadi guna. Dunia kedua kita suruh dia apa. Kalau dulunya, seperti yang kata sahabat itu. Nabi tak pernah ajar kau yang mengapa sifat sekian banyak. 12 ke 13 ke 20. Tapi dia wayak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum misalnya. Sifat-sifat yang ada dalamnya kursi dia kutip terjadi, dia kutip terjadi, dia kutip tersama semua sekali. Sebab kita kata gini lah. Sebab kita kata kita diminta semaya. Kita dalam semaya kita kena baca mula-mula tak buka mulut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Banyak lagi kataan lain boleh kita kata selain daripada Alhamdulillah. Jadi dia. Tapi apa ya Alhamdulillah. Puji bagi Allah. Mari itu Arab tu Alhamdulillah. Mari itu Melayu tu Alhamdulillah. Mari orang putih tu Alhamdulillah. Mari manusia mana sekali supaya kena buka mulut dengan Alhamdulillah. Jawab dia ni Allah Ta'ala sengaja ajar lagi ni supaya manusia letih. Bahawa ia geni kau orang ni kan apa? Geni kau ia mulut orang ni kerana mulut rasa orang ni ada buat batu ada orang ni buat benda. Maka Tuhan nak ajarnya minta kena. Dia kata orang tu jauh, dia kata kau ni nak kamu lupa kat aku. Kadang-kadang kita katalah, adik kakak tengok jam. Oh, Allah, dia tak boleh. Dia sepuluh. Berapa? Oh, ibu. Berapa yang mahal ni? Lepas tu, tanya betul. Masuk air tu, buat ni aku, gegas tahu mana tu tak mampu, selain dengan air tahu mana tak mampu. Kita memilih sekali-sekali. Waktu kita memilih sekali-sekali, macam-macam tu. Bolak 100%, kita kata kagum dengan kebolehan jin. Ya, jazz dia tak tahu pelaka dia. Jazz diri tak tahu aku dia jadi mahagini motika apa dah. Kita tengok cikin tanya dia. Allah SWT. Mata dia. Tak ribu. Allah SWT. Mata dia. Intan dia. Tengok situ mata, tengok kuning macam. Kita duduk begini sekali-sekali pagi tu, mata tengok. Wayak apa Allah. Mata situ dia tu comel semua. Ya, mata kita sendiri. Tak tahu pelaka aku comel gini. Mana mata kita sendiri tak ada ikhtiar langsung. Tak ada dapur pergi untuk memalak ini. Tak ada. Ya, tu memalak je. Tak ada mana? Jadi ketika tu kena. Kau ada lah kau. Tu dia. Kena. Kau kita dipuji mata. Allah macamnya mata macamnya mata. Lain kita duduk puji mata. Ya, sedangkan mata sendiri tak kepala kau tidak buat tu macamnya. Ya, kalau boleh tutup. Dia boleh wayak dia kata. Kalau tanya dia apa yang mata boleh kami. Aku ni. Tu dia. Macam ni. Menasabah kalau kepala kita bagai ni comel dengan dia. Tanya mata sendiri pun kalau mata boleh kecil dia kata aku pun tak tahu tu aku ni macam tu.
Kita sendiri bila dia jawab kita tak fikirlah kepala. Takkanlah ni comel macam tu. Mata jok kecil lagi jok jangan itu tu comel tu. Tentu ada jom comel jom macam tu ada. Kali lah Tuhan orang. Tuhan ketika kita duduk ni sikit-sikit tengok dia comel, tengok mata comel, tengok reti dah comel. Tuhan ni tanya lah ilmu manusia ni tengok semati. Aku bulat-bulat ni comel kan mata sikit apuk tak tengok aku. Allah Tuhan pandanya ni comel mata. Dia duduk milih serius-serius, kau bobol depan ayat tu. Serius-serius. Akhir sekali, ayat boleh bobol. Bobol, tak ada auta, ya, kong-kong, dia boleh. Ya, ayat ni kong-kong, akhir boleh. Ini juga orang. Mata baik, jam baik, orang tu macam ni, hiling. Dia akhir sekali kita pertawannya dia, boleh ke dia. Kita ni akhir jadi hamba dia. Jadi hamba mata, jadi hamba reti, jadi hamba barang-barang comel. Akhir sekali kita lupakan, akhir sekali kita jadi bisa. Jadi, boleh. Hanya alhamdulillah. Puji bagi Allah, walaupun you tengok mata comel tapi bukan nanti mata ni tak ada ikhtiar ke abu, tak ada bias ke abu untuk mencomelkan dia sendiri. Apa yang gila-gila dia puji dia, ni sampai lupa kat kepada aku, dia cek belek jok daripada mata ni ada buah itu, sampai ke dia ni sampai king sampai aku cek belek tak, dia mesti lupa kat sampai ke dalam dong ni. Itu dia itu. Baik tengok barang comel, baik tengok barang wujud, baik tengok barang siapa wujud, baik tengok barang halus terdebu sekali tu, kita jangan sekali-kali sakut-sakut. Tengok barang ni, maka barang ni orang Islam ni mazhar, fenomena kata budak zaman dulu. Satu tayangan luar. Sebab budak kecil, bila dia tengok wayang kulit, dia begini sia-sia Allah, boleh kecil dan macam ni. Boleh belajar, boleh palu, bunggengan, boleh kapok, cekor sorong, cekor sorong, cekor sorong, ting. Budak kecil, dia tidak tahu belakang, apa namanya, belakang, tak ada maksium, dia tidak tahu. Orang tua, dia tak apa, dia apa dia pindah ke dalam beca. Dia kata, orang tua dia kata dalam beca. Dia tidak kata orang kulit di beca. Tapi budak kecil, tak ada orang kulit sok. Dia kata orang kulit di beca. Buat kecil. Jadi kita ni nak duduk tarah budak kau dengan Tuhan ni, kau tarah betul kita. Situ aja alhamdulillah. Jangan dia kata alhamdulillah mata, alhamdulillah comel, alhamdulillah comel, alhamdulillah apa jangan. Alhamdulillah. Uji bagi Allah yang mencomelkan mata, yang mencomelkan muka orang, yang membesarkan bukit, yang mengecilkan debu yang jauh. Mengenal bunyi ini mustahil yang boleh reti kalau tidak ada ta'allum, kalau tidak ada belajar. Jadi begitu. Jadi Muaz Syekh pada manusia supaya mengaji. Yang dia duduk ni teriak mengucap rohi musyahadat yang habis besar lagi dia tu teringat tidak mengaji siapa kau buka kita kenal Allah Ta'ala. Ini. Dan tanda yang dikenal Tuhan khasyatu. Yang segera pada Tuhan yang ada. Lagi orang yang tidak rasa segera Tuhan, walaupun kita tak tahu mari muka bau anak-anak bau muka saling dulu, lagi dia tak guna Tuhan jangan hari awal ini mesti atau kenal Allah Subhanahu wa talabahu ibadatu, dan cari ilmu sendiri ibadah. Kita diminta beribadah. Jadi begini, agama kita ajar kita supaya buat ibadah. Kita kata ni kalau sebut kata buat ibadah je, kenapa supaya ngerti. Jadi dia ibadat ni bayar ngerti, fikir apa semua sekali. Tak fikir bahawa dalam banyak-banyak ibadat ni mengaji tu pun ibadat tu. Ambo duk mengajar, ni orang panggil tak duk mengajar. Hakikatnya kalau orang kata ambo tu semua buat ibadat, ya. Ada takut duk cakap ambo, kita tak bawa kanan, tak bawa duk nyala hati, tapi kelima duk dengar hati tu duk dengar. Orang panggil ibadat juga. Mana kalau orang kata duk apa dia? Ada nyala, iya je. Duk buat ibadat, iya je. Ibadat. Ibadat apa? Ibadat belajar. Jadi belajar sendiri itu ibadat daripada seorang manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ibadat ni arti kita menghambakan diri kita pada Allah. Sanggup tinggal rumah, sanggup tinggal lembu, kita bawa mutah belah mana berapa nak diambil kau berapa, sanggup tinggal padi padang apa, tinggal rumah tangga padi belah mana, mari duduk sini. Tujuan apa? Tujuan buat ibadat. Ibadat dapur tu cakap, ibadat tidak mesti semayang, tidak mesti mengaji. Ibadat ngaji pun ibadat juga. Itu dia. Tapi ngaji tu lah, ngaji hak bahasa jenis ilmu, ya kalau banyak ilmu, kau kita dikenal Allah Ta'ala. Kalau kau mengaji, kau kita mengaji, kau yang dengan Tuhan, Allah tak panggil ibadat, Allah panggil dapur, tahu dah buku, dalam dapur tu. Itu dia. Banyak ilmu yang menyebab kita dapat dengan Allah Ta'ala, maka mengaji ilmu lagu ni namanya ibadat.
wa mudarasatahu tasbih. Mudarasah maknanya buat kaji. Ambo mengajar dek kakak soal, dia ni baca, yang ni soal, dia ni kata lagu ni, dia tu kata lagu tu, akhir sekali ambil kesimpulannya. Ini, itu lagu tu lah panggil mudarasah, dan mudarasah juga tasbih. Walaupun tasbih nanti tidak bisa subhanallah. Tidak mesti tasbih. Tasbih ni asas tasbih maknanya membersihkan kita. Membersihkan Tuhan daripada sebagai kekurangan. Pengakuan yang keluar daripada lidah kita dengan subhanallah dengan berapa, asal pengakuan itu menampakkan kita ni bahawa kita nak cuci Tuhan daripada sebagian kekurangan, namanya tasbih lah. Dan dalam banyak-banyak tasbih ni ialah kita baca satu ayat atau baca satu hadis, kita pakat teka dia punya makna, pakat tafsir dia punya makna, pakat wayah apa tujuan. Orang ni kata tujuannya begini, satu orang lain kata dah tujuan dia tidak begitu. Kalau kita ada mendengar pada ayat ni, maka nampaklah tujuan ayat ni tidak begitu. Itu yang panggil mudarasah. Setara tu pun tasbih juga. Kerana kita ni sepagi tu rumah, sejak tu rumah ni duk baca ayat Quran, kalau kita kira boleh fikir ayat ni. Satu orang yang mengajar sekolah malam ni lah, ada kakak tinggal rumah tangga sejak, amo tinggal rumah hamba ngatuk pokok dia mengajar. Kalau kira boleh ke? Boleh pinti tak boleh pinti. Boleh makan, tak apa, boleh dagang kering suka-suka. Tapi kita juga jangan apa. Kalau kita yakin barang ni barang comel. Dalil barang comel ni kerana barang ni mari Tuhan. Bila barang ni mari Tuhan, kita kena kaji. Tujuan apa Allah Ta'ala waktu ayat ni, waktu kata, waktu kalam ni. Jadi, ia kita cara juga tu kerana kita yakin 100% bahawa benar waktu yang kata ni cuci bersih daripada sebagai kekurangan. Cuci bersih daripada sebagai kesalahan. Kalau kita berasa, ya no, kita rasa ayat ni betul dah Pak Tuhan, tapi Tuhan ni dia setara mana lah. Ia muka kita bila-bila ingat duk jawab dia, duk rasa dia. Kalau kita dengan Tuhan duk power lagi duk betul. Tuhan ni duk patut dia. Kalau dia kita, maka tak ada orang yang sanggup Nabi masa 2-3 jam, seminggu 2-3 jam sehari mungkin nak baca hal ini. Bila kita tahu cakap pen dia tu lebih kurang cakap pen kita sama betul sama salah. Jadi dia lah. Tapi bila kita yakin satu-satu bahawa kalam Allah ni betul, tak salah sikit abu, kita tentulah kita berasa rela habis masa sekian 2 jam untuk mentafsir cakap dia untuk memahami perkataan dia. Itu tanda bahawa kita ni membersihkan Allah Ta'ala cakapkan dia, zat dia, cakap dia daripada sebagai kesalahan dan kekurangan. Wal bahta anhu jihad. Kata dia bahas, cari, itu bukan jihad. Lenda ni tak payah kita cari tu, kerana barang orang tulis kakak tu. Tapi ada kakak waktu zaman Nabi yang itu, khususnya lepas Nabi kita meninggal dunia. Ketika tu Quran pun tidak terkumpul oleh Nabi, hadis tak ada sabun berkumpul. Kalau zaman itu, zaman Nabi hidup hari itu, kok ia bertulis atas tulisan, ia berupa tulisan hanya Quran. Hadis Nabi, berapa orang Nabi kata, Nabi sendiri lah yang jangan tulis. Saya tidak menurut ayat waktu Nabi, waktu ayat turun dari langit hari itu, bila ayat Jibril turun dari langit, Jibril bawa ayat dari langit, Nabi kita panggil orang yang tertentu. Tujuan 2 kali. Yang pertama, Nabi nak baca Quran waktu turun panas-panas dari langit supaya orang hafal. Orang ni ada orang tertentu yang bila dengar je hak Nabi kata dia ingat dah. Kita tak ada arah lah muka kita. Pertama kita tak ada minat. Yang keduanya kita ni tidak biasa menapa. Bila otak kita tidak biasa menapa, maka kalau nak menapa sekali payah sekali lah. Tapi Arab ni bahasa pesennya sebab dia orang pada pasti dia mudah ingat. Banyak misalnya dari segi psikologi pandai lah. Walau bagaimana pun bila tu ayat langit-langit Nabi panggil 10-15 orang Nabi baca. Bila baca 2 kali lagi. Ada orang hafal dulu dan ada orang bertulis. Tulis ayat. Tulis tu bukan kertas ada. Atas kayu, atas daun tamas pada daunnya kita pada utah kita. Dan ada atas tulis-tulis. Tulan-tulan tipah kami beri orang turut pada itu sengaja diambil orang balik untuk jadikan tulis ayat. Kertas tak ada. Kertas itu dia jadi. Baik. Ada pun hadis diri. Hadis diri Nabi tidak boleh tulis. Tidak boleh oleh tulis. Dia benar takut singgung di antara hadis aku dengan Quran Tuhan. Ini dia itu.
Lepas pada Nabi mati, timbul masalah. Masalah bagaimana? Masalah Quran datang dari kalangan tujuan berapa, tak ada siapa dia buat apa ni boleh mentafsir daripada Nabi seorang. Nabi tu wa anzalna ilaika dzikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Tugas Nabi Muhammad ni mentafsir Quran Allah ini. Bila hadis diri ni kok Nabi kata tidak ditulis, maka cobalah kita ambil sendiri. Kalau kita lah jadi sahabat kok jadi hidup zaman Nabi, kira Nabi tak ada, tidak kau berasa serabut kita tidak. Aku ni sahabat, itulah tanggungjawab ikut agama Tuhan. Dulu agama Tuhan lah mana nak besar masalah ni bila tidak ada tulisan. Macam tu dulu. Jadi dulu dengan demikian kata Tuhan kita ni wal bahsa anhu jihad. Cari agama ni kau buka ke jihad gitu. Sama ada cari tinggal rumah pergi cari tu dulu, ataupun tinggal rumah cari hadis-hadis tertentu, ataupun tinggal rumah cari tu dulu tertentu. Semua sekali cari agama ni pun jihad juga. Sebab di mana jihad ni orang panggil pahala besar banyak, pahala besar tak besar. Nabi kata apa nama ni, ada dua butir mata atas muka dunia ni yang bahasa tak kena api berlaku akhirat ni. Dua jenis mata manusia yang akhirat kena, Nabi tidak, apa Tuhan tidak bakar. Dia pertamanya mata orang yang bangun tengah malam buta tiba-tiba celuar air mata, kita boleh, kita takut pada Allah Ta'ala. So yang keduanya mata orang yang duduk terkusi, duduk jaga sempadan negeri, dia nak takut musuh langgar di tubuh. Mata orang duduk celik pah malam-malam dia nak takut musuh mari langgar negeri. Langgar negeri Islam lah, bukan negeri kita jadi boneka jadi sekular apa dah, negeri Islam. Maka dua jenis putih mata ni Tuhan tidak bakar. Ia tidak aku dia. Yang pertama mata orang yang celuar air mata ingat dosa dia. Dia ingat baiknya Tuhan aku. Tak habis-habis Tuhan ni baiknya aku. Bila-bila dia baiknya aku, tapi aku nak belong. Tak habis-habisnya dia. Kita ingat kebaikan kita, dia ingat budi baik Tuhan, lalu dua tu jai mata kita berat. Sama ada pun hari ini kepada yang berapa semua sekali. Mata ni kalau kita haji amal lagu ni, Nabi garanti bahawa Tuhan tidak akan bakar mata. Ada kini, bila tak bakar mata kan, tubuh-tubuh tak bakar. Lalu anggota lagi. Saya kena mata seperti tadi. Itu dia mata. Orang dia kaki pula. Dua jenis batang kaki. Dia tidak bakar tinggal. Yang pertama kaki yang berdebu kerana turun rumah di cari ilmu. Turun rumah tinggal rumah tangga. Walaupun budak kriuk pada rumah. Walaupun ada marriage. Nusa makan ayam. Kau dia marriage. Masuk agak orang kemalan. Tapi ingat ingat dia juga. Maknanya kalau kita kata jalan tak ada minyak agak, berdebu lah kaki kita ni. Kaki yang berdebu, yang cemak sama ada ki debu ko, ki seluk ko, ki gaya saya tak batu ke jalan. Ki-nya ki kita turun rumah lagi ngaji. Maka kaki lagu ni Nabi kata Tuhan tidak bakar lagi. Kan orang tidak akan tinggal rumah tidak. Bercocok diri. Kalau baik ilmu ni bagai tidak guna. Kalau ilmu tidak guna, ada kita nak kan? Baik dia tu. Tak pergi kan? Dalam itu yang ada TV, ada berapa. Baik rumah jauh lah. Pada pergi ngaji, tiba-tiba kita dia buat tinggal rumah tangga. Walaupun hari kita puasa, terbuka. Kita tak ada. Walaupun boleh TV molek. Tapi kita beri juga. Kenapa? Kerana kita yakin ilmu, tak ngaji, tak orang nak ajar. Banyak tegur. Maka kalau kaki kita jalan sepak tu berapa, yakinlah kaki itu tidak akan makan. Kerana kalau Tuhan dia pandai guna kaki ni untuk keperluan Allah Subhanahu Wa Taala. So lagi kaki yang bukan berjihad. Dan jihad sendiri itu tu yang kita dikatakan sama ada jihad di medan perang, sama ada jihad di lapangan dakwah, sama ada jihad di lapangan ilmu pengetahuan, jihad lah berlaku. Wa ta'lim man la ya'lamu sadaqatu. Dan mengajar ilmu kepada orang yang tidak lebih sedekah.
sedekahnya dia tak tahu belakang Allah besar benar pahala. Jadi kan, besar tak besar pahala ni masa orang yang dekat nak mati, dia ni tak memiliki makhluk kata. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ni ayat ni Nabi baca semua. Apa ni kesama-sama dengan mana ni? Kita panggil ayat lazim ni. Bila semaya esok, terpanggil jemaah, di mana sahaja tempat makmum ni amal dan baca dia, biasa Nabi baca ayat ni. Ayat ni surah ayat pertama surah Al-Jumu'ah. Ayat kedua surah Al-Munafiqun. Dalam ayat ni tu ayat apa nama ni? Sila pada ya ayyuhallazina amanu apa nama? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. إيه ما نسمع aku letak ni dulu. Fikir aku begini. Anfiqu mimma razaqnakum. Naklah kamu derma daripada rezeki aku begini. Tengok cara tu rezeki. Dia tak kata bila mau waktu timu tu. Kita kata gitu. Bila mata aku kata, dia fikir aku ikut aku bukan apa. Dia dikit dulu, mimma razaqnakum. Kita kata min rizqikum atau min amwalikum. Anfiqu min amwalikum. Naklah kamu belanja harta kamu. Kita kata gitu. Kita anfiqu mimma razaqnakum. Naklah kamu derma daripada rezeki aku. Mana kalau aku sungguh mau derma tu bukan aku minta fikir mudah, aku minta fikir aku. Fikir aku ikut ni. Fikirmu tu fikir aku. Tanah ni tanah aku. Harta ni harta aku. Padi ni padi aku. Itu gaji tu fikir aku. Itu haji. Sebab tu kalau aku minta mu jangan fikir aku ni pandang-pandang disuruh juga. Fikir aku. Baik. So, bapa. Apa ni kau sebelum daripada mari mati. Belum daripada mulut kau mati dilacak akan tidak bagian. Saya kula bila damu mati aku nak raya. Aku nak raya benar hak mutah lagi pas lelur. Kalau bila dekat nak mati, orang ni mati mati. Bila tak nak mati dan dia mati dia tak boleh royak. Sekali aku nak royak benar hukmu terasa dalam hati tak nak mati. Tak ada orang yang boleh royak daripada aku saya. Kalau orang yang hak sepanjang mana satu tu berasa mati lagi. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Dekat orang nak mati benar, ya benar orang ni tak percaya Tuhan. Tolonglah lewat sikit. Oklah mati. Kalau aku nak mati terhidup, ya Allah ni. Oh ini buat apa? Dalam banyak benda yang nak buat ni, orang yang nak mati mesti disebutkan. Kita nak mati, kalau kita nak makan nasi, nak minum air, nak tengok wali. Kalau banyak cara benda yang datang kita tidak sebut semua. Kita sebut semua. Kita pilih nasi ke nak wayak. Ni kau nak tutup tak boleh dah. Jadi pilih tutup sekelas. Ketika tu bagi kita hak bobo ni tutup, dan kita yakin kita nak mati dah. Kita tinggal habis kau benar tidak mustahak. Kalau kira wali tidak mustahak, kita tak sebut. Karena aku tak ada masalah aku sebut. Kalau kira nak minum air tidak mustahak, kita sebut. Kita sebut benar hak habis penting. Ya benar kita sebut bukan lain pun hati aku sebut tu. Ambil juga. Allah hak nak mati ni, satu hari banyak benda depan dia. Tapi dalam banyak-banyak benda yang dia sebut ni, dia kepiah di bagian lain, so yang dia kata ni. Dia pergi sedekah. Manusia tika tu biasa. Dalam banyak-banyak dosa yang depan aku jauhi jejar ni, dia tengok pahala apa ni dosa kedekutan. Dosa yang paling belas kan. Maka tulis mulut dia, fa'asaddaqa wa akum minas sadiqin. Itu nanti nak lewatlah umurku mudah. 2 minit apa? Tujuan apa? Dia tidak sebut harta yang apa. Dia tidak sebut harta semua. Nak sedekah. Kamu nak sedekah. Kata dia itu. Jadi sedekah ni barang besar. Kamu dia tu yang kita nyarai. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqatu. Kita mengajar kepada orang yang tidak reti sedekah. Jadi hari itu seorang itu guru. Seorang itu alim. Dan tuan-tuan semua ni alim. Alim cara tuan-tuan. Walaupun tidak alim seperti orang lain. Tapi maling dapat mengaji ni kita ni alim dah. Bila kita reti satu ilmu, kewajipan kita mengajar. Sama ada kewajipan itu kewajipan berbentuk agama atau kewajipan untuk kita balik.
Kalau kita mengajar Tuhan, maka arti kita menjadi hamba Tuhan sebenar. Kalau kita mengajar dengan tujuan nak suruh boleh pahala kita, maka cuma juga artinya aku nak mengajar ni semata-mata untuk nak banyak bekal aku di akhirat. Kerana mengajar-mengajar ni pun sedekah sungguh. Sama ada sedekah tu berupa piti ataupun berupa ilmu. Akhirat kelak dengan arti kalau kita ni ada piti, itu piti aku ada, tak ada aku ni derma tu, tolonglah lewat sikit. Jangan ambil lagi, ya tak mungkin mau. Jangan ambil lagi, kerana aku ni ada piti tapi ada lagi hak-hak wajib pada aku ni piti, aku tak bilang. Itu kalau kita masalah piti. Kalau kita ni masalah yang lain, itu tolonglah lewat sikit. Aku ni ada ilmu, dia ada lagi ilmu aku tak boleh kau ni. Aku ni tolong lewat, aku nak mengajar mereka. Itu dia itu. Mesti kau kena pun sedekah ni barang mustahak. Hingga tak kau sedekah ni merupakan perkara pertama disebut dia akan dapat dosa. Kita tidak akan. Atau betul ni lah. Maka kita kena mengajar. Dia mesti setuju. Alhamdulillah. Dia mesti setuju tak. Kawan nak beri barang kawan. Dia ambil yang tak setuju ada salah ni. Semuanya kawan tidak tahu dalam lama-lama ni. Siapa dia nak, siapa dia usul. Dia nak kawan tabung. Itu dia itu. Orang ni kalau nak mengaji ada kakak atas muka dunia ni tak ada lah orang kok mustahak mengaji depan Nabi Muhammad tak ada. Lain tak ada. Nabi Muhammad lah orang kok ia pernah benar mustahak mengaji. Kalau bahasa mengaji juga. Kerana dia tu bukan sekat awal tak sedengar. Jadi kata dia duduk pun. Kita lah ni tak siapa kau kata berhati. Cuma kata sedengar kita wayak tak mari. Kita seramah kata dengar. Itu masalah lain. Tapi Nabi Muhammad tu macam-macam dia buat lah. Apa wuduk lah. Apa soroknya. Apa semua sekali. Kita tak apa lagi dekat tu. Alhamdulillah. Jadi sementara kita ni dan kita ni sihat lagi. Berapa lagi. Peluang untuk mengajar ada. Mengajar. Tak boleh nak kita ni mulut. Tak boleh dah duduk dan jalan. Dia lagi kedap belakang apa wayak. Bayang kawan yang diri. Ada tu yang malam. Katalah apa-apa. Itu dia dulu. وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ التِّرْبَةِ. Dan kita beri ilmu kepada orang ilmu tirbah kerabat kita. Apa ni kerabat kita ni? Ilmu ni pula berfikir juga. Bila kita nak ajar kat orang, arti kita nak beri ilmu kat orang. Tak jadi kan? Beri ilmu supaya berfikir juga. Kadang-kadang beri pada orang yang ada tu. Ada guna belakang. Jadi dia kan? Ataupun beri pada orang yang tak asyik ilmu. Tak ada guna juga. Tapi kalau kita beri ilmu, beri pitih pada orang yang benar-benar nak pitih, Allah munculnya dia. Jadi dia kita duduk tunggu nak bayar asyik. Bayar asyik nak 10 miliar. Pitih tak ada. Jumpa dengan Allah, nak beri ilmu. Allah kata hajat dari bibi. Tapi kalau kita beri orang 10 miliar, dia nak juga kisah nak 10 miliar. Buat apa? Dia menipu, dia nak nombor. Tak salah. Jadi dia nak lagu tu, tak salah. Ambil tu juga ilmu begitu juga. Ilmu pada orang yang dia bukan nak kata sangat, tapi dia buat mengajar balik. Nak ajar ni, tunjuk dia tiga-tiga. Beri lagu tu tidak banyak guna. Jadi dia kau ceritanya kita ni tidak tahu siapa dia, nak benar-benar ke ilmu, siapa dia, bahasa nak mengajar, siapa dia, bahasa mari mengaji, nak pandai tengok orang mana sedap dia tahu yang guna. Ada juga gitu kan. Kita tak tahu, dia sebab kita tak tahu, orang ya. Ya Allah, kemudian gitu. Wawal anis bil wahdah. Kata dia ilmu ni sahih tiga dosa ni. Jika menunjuk orang, kalau mu ada ilmu maka ibarat mu ada sahih. Kita rajah ada kata ada ilmu pula agak. Kalau kita rajah hikap pun ada ilmu tak boleh. Dah malah lah. Cuma dah lagi pun ada macam. Cuma ngoti-ngoti. Wah, nak apa dia ni? Ini orang ada ilmu. Orang ada ilmu banyak kalau dia boleh buat. Kalau ilmu agama dia lihat dia boleh kecek. Mujulah budak-budak tak ganggu aku boleh baca, aku boleh mengerti. Kalau ilmu tidak masuk ilmu mati apa dia boleh tahu dia buat bubu buat gapo lagi dia ni. Bila kita ni ada ilmu walaupun orang mari rumah kita, orang tak mari rumah kita, maka kita ada saing dah. Macam dia dulu. Atau habis tak ada sangat pendek ilmu, boleh buat saing ilmu kita. Wasahibu fil khulwah. Kalau kita ada seorang dia jadi teman kita dan wasahibu fil khulwah begitu juga dan jadi kawan rapat dalam masa kita kesunyian. Wad dalilu ala din. Dan dia ni jadi pemandu jalan untuk beragama. Kalau kita ni bahasa orang tu lebah.
Tak boleh sangat pun hal-hal kita nak pakai sangat. Tapi kita ada ilmu. Kita ni orang takut nak bahasa lebah, tapi ilmu tak ada. Kalau lagu mana? Kalau kita cerita ada ilmu. Kita tu aku cakap saya. Tak boleh orang wayak aja. Pekat ilmu tadi. Apa saja guna orang wayak, boleh bunyi ilmu sikit kan? Bila bunyi wayak sikit, kita pakai saja. Sebab tu kata dia, kalau demo orang agama, tak ilmu tak ada, tolong. Kerana dia memandu kita pergi kat agama tu, banyak ilmu. Bukannya sebab sebagai-bagai. Wal musabbiru ala al-ba'sa'i wa dharra. Ilmu juga laju dia menenang kita bila kita kena susah dan badu. Kita kena susah tak sihat, kau susah tak ada piti, kau susah gapo. Bila kita ada ilmu tenang, hati kita tenang. Tidak berasa mecuk, tidak berasa nak mongol, tidak bergaduh nak marokok orang, tidak bergaduh nak mecuk apa dah. Kenapa? Kerana kita takut. Bala baik, senang baik, susah baik, azal ni. Aku ikhtiar. Dia nak suruh senang, tak senang juga. Ikhtiar. Dia malah jadi bala juga. Ikhtiar. Dia malah sakit juga. Arti azal ni. Dan azal juga. Okey, malah apa. Itu dia. Tapi kalau kita ada ilmu, dah betul lah benda. Kita ada ilmu. Tak ada ilmu tak. Mula beradu, lawi, mula kata ujuk kau orang makan bulu, cuma luar balong aku, jual muka dekat aku, jual daging kapung aku. Nah, itu punca daripada kita ada ilmu. Nah, bila kita ada ilmu, maka dia akan tolong sabar kita. Dia akan tolong menang kita, dia tolong dia tolong hiburan kita. Ini fadilah ini. Yafa'allahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadan hudatan yuqtada bihi. Allah Ta'ala akan orang-orang tertentu ke peringkat yang tinggi yang menyebabkan jadi pemimpin orang, ketua orang yang orang tak boleh tunjuk dia berapa. Kadang-kadang satu orang yang kita juga tak ada. Tapi orang tunjuk dia. Maka kita ada pasti orang tunjuk dia. Kenapa? Pasti ada ilmu. Jadi itu je. Kalau kita ni bahasa angin nak jadi ketua orang. Kalau ada angin. Kalau ada angin. Tak ada apa-apa. Kalau ada angin nak jadi ketua orang. Tak sedut masa orang. Kita sendiri apa? Tak payah pasal. Tak sedut pasal dia. Mu kena tunggu aku. Mu kena dengar buah aku. Mu kena gerung kat aku. Tak payah pasal. Ni tak demo tu ada ilmu, ada cerdik tak? Demo tak pasal pun orang tu juga demo. Itu dia. Jadi kalau kita nak jadi ketua orang, tak payah kita paksa orang, tak payah kita tekan orang, tak payah kita tunggu orang. Orang akan tunggu kita sendiri dengan sekolah semua malam betul orang tunggu kita. Dalam masa kita tak ada kampung, orang dengar buah kita, kalau kita ni ada ilmu. Tapi kalau kita suruh orang tekan orang, nanti kalau kita ada depan, ya, dia tunggu tinggal kita. Jauh dia upah kita, dia mati kita, dia syukur kita. Nak itu, dia mau kat aku, dia aku tak tunggu dia. Tak jadi gitu. Tapi bila kita ada ilmu, yang cerdik ada pada kita, walaupun kita ada depan dia, walaupun tak ada, orang akan hormat dan angkat. Supaya orang kata, kalau kita jumpa dengan polis, kok ada pistol ni, kok ada bincang kepala. Jadi dia, orang polis selalu angkat habis. Habis dah tu. Jadi dia, saya ada pistol, ada kotak, ada kereta besar. Tapi kalau kita jumpa dengan tu ayah tapi pistol tak ada. Belakang pun bokok. Umur dia pun bukan samanya. Orang lagu ni bukan sekat orang tabik itu. Orang pegang tangan cium tu. Orang pegang tangan cium. Atau dia duduk. Orang ni beza dia. Banyak akak tabik itu kata. Jadi pun jadi belakang tu. Tapi orang dia cium tangan tu ayah tu ibang berapa. Oh, dia depan berapa. Oleh dia pergi tepat sama tu dia. Kis apa dia? Kis pistol? Tak. Kis paku? Tak. Dia bokok tua lah. Batuk dia. Kecek batuk-batuk. Tapi orang hormat dia kenapa? Ilmu. Suruh ilmu aja. Dia dapat menyebabkan orang sanggup hormat. Dia jauh lagi orang yang kiri. Sebab dia tak ada kalau kiri. Tak sekali ilmu. Beza di antara ilmu dengan benda-benda lain. Tuktasu atharuhum matrumaku af'alih. Yablughu bil 'abdu manazil abrar, seorang manusia akan sampai pada peringkat orang yang baik-baik wa darajatul 'ula dan derajat yang tinggi. Sallallahu alaihi wasallam.